Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memantabatkan bahasa Melayu. Okey, sebelum kumpulan kami membentangkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi Nabil Qayyum bin Jamalullah. Nama saya Nur Farahiyah binti Abdul Razak. Dan nama saya Amni Farzanah binti Muhammad Badri Syam. Okey, jadi terdapat beberapa tokoh yang akan kami bincangkan pada hari ini. Tokoh yang pertama ialah Munshi Abdullah. Tokoh yang kedua pula ialah Asma Haji Omar. Dan tokoh yang ketiga pula R.O. Winstead. Jadi kita akan memulakan terlebih dahulu dengan Munshi Abdullah. Baik, sekarang saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata Munshi Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah Abdul Karim Munshi dan telah dilahirkan pada tahun 1796 Masihi bersamaan tahun 12 Hijrah dan telah dilahirkan di Kampung Masjid atau Kampung Pali. Beliau berasal daripada keturunan India dan Arab dan telah diambil sebagai kerani, penterjemah dan jurutulis kepada pihak Inggeris. Baik, kita akan beralih kepada peranan beliau dalam memantabatkan bahasa Melayu. Pertama sekali, Abdullah Munshi merupakan jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Abdullah Munshi memainkan peranan dan memikul tanggungjawab setelah dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stamford Raffles membuat lawatan ke Melaka, dan beliau bekerja sebagai jurutulis di kediaman Raffles untuk menyelin hikayat, menulis surat kiriman, menulis syair Melayu dan sebagainya. Seterusnya, beliau telah menjadi tenaga pengajar bahasa Melayu kepada orang-orang Inggeris. Pada usia 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada paderi. Pada tahun 1815, peralatan percetakan digunakan di kediaman paderi tersebut. Seterusnya, beliau telah membuat huruf, mengaturnya dan mencetak muka surat. Abdullah Munshi telah menggunakan peralatan baru ini untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Jadi, dengan apa yang Abdullah Munshi telah lakukan tersebut, dengan bahan bacaan perbualan dalam bahasa Melayu untuk berkomunikasi juga dapat diterbitkan. Jadi setakat itu saja peranan yang akan saya bentangkan. Saya akan menyerahkan persembahan ini kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, baiklah, saya akan menyambungkan tokoh yang seterusnya, iaitu Asma Haji Omar. Saya akan menerangkan tentang biodata ataupun latar belakang Asma Haji Omar. Asma Haji Omar dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra Kedah dan beliau dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi, dan pendidikan awal dan menengahnya sebenarnya bermula di Kedah, iaitu Sekolah Melayu Jitra Kedah dan Kampung Baharu Girls School Al-Star, dan seterusnya beliau menyambungkan pengajiannya di Universitas Indonesia dalam bidang bahasa dan kesusastraan, dan seterusnya beliau terus menyambungkan beliau punya pengajian iaitu dalam bidang yang sama seperti dalam sarjana muda, iaitu kelulusan sarjana dalam bidang yang sama, iaitu di Universiti Indonesia Jakarta, dan seterusnya beliau melanjutkan pengajiannya hingga ke doktor falsafah ataupun kedoktoran atau PhD, sehingga beliau menerima anugerah menerima doktor perseratan di dari Universiti Malaya, dan disebabkan sumbangan yang besar yang dilakukan oleh Asma Haji Omar ni, beliau mendapatkan gelaran tersebut. Dan seterusnya saya akan menceritakan tentang peranan. Okey, peranan Asma Haji Omar ini. Sebelum itu saya akan beritahu
Okey, seterusnya adalah beliau merupakan pakar Nahwu Bahasa Melayu dan merupakan tokoh yang terkenal dalam bidang perancangan bahasa, dan beliau pernah menjadi pengarah Institut Tamadun Melayu di UPSI, iaitu singkatan bagi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan sebelum itu beliau pernah menjadi ahli akademik di Universiti Malaya, dan beliau bersara daripada ahli akademik di Universiti Malaya dan bersara menjadi sebagai timbalan Naib Kansler di Universiti Malaya. Dan seterusnya beliau juga pernah menyertai pasukan pendidikan untuk 2 siri rancangan jejak bahasa, iaitu penerbitan televisyen antara pihak DPP, iaitu DPP adalah Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan TV3. Seterusnya disebabkan itu beliau juga berjaya menjadi seorang penulis prolifik dalam bidang tata bahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu. Seterusnya beliau juga telah menghasilkan, melalui pencarian saya, beliau juga berjaya untuk menghasilkan 45 buah buku akademik yang berkenaan dengan linguistik dan yang diterbitkan oleh pihak DPP sendiri. Seterusnya bukan sahaja daripada pihak DPP, Universiti Malaya dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Okay. Seterusnya beliau juga telah menghasilkan, seperti tadi saya mengatakan, beliau pernah menghasilkan 45 buku, dan seterusnya beliau juga telah berjaya untuk menghasilkan puluhan buah buku mengenai bahasa dan linguistik, ratusan makalah dan kertas kerja yang sebahagiannya diterbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Beliau ini terlibat dalam jurnal tempatan dan juga antarabangsa. Seperti yang kita tahu tadi, beliau telah belajar di Universiti Indonesia Jakarta, dan beliau melanjutkan PhD di University of London. Seterusnya beliau juga telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa seperti saya bincangkan sebentar tadi, sebagai rujukan orang ramai, seperti yang kita pernah gunakan adalah untuk melakukan apa-apa saja yang kita perlu lakukan. Dan buku yang pernah beliau hasilkan adalah buku Nahwu Melayu Mutakhir pada 1980. Seterusnya Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia pada tahun 1968, dan serta buku-buku yang lain. Dan beliau juga telah menghasilkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa yang tua. Beliau juga pernah disebabkan hasil kerja ataupun usaha yang beliau lakukan sebentar tadi, yang seperti saya bentangkan sebentar tadi, beliau telah mendapat sumbangan, beliau telah dianugerahkan ahli mampu negara. Selain daripada itu, beliau juga telah berjaya untuk dianugerahi sebagai Setia Diraja Kedah, Datuk Setia Diraja Kedah, Anugerah Asana dan lain-lain lagi. Saya rasa itu sahaja peranan dan biodata ataupun latar belakang yang saya terangkan mengenai Asma Haji Omar. Jadi saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih Saudari Amni atas pembentangan yang telah diletakkan sebentar tadi. Okey, baik, seterusnya kita akan teruskan dengan tokoh kita yang terakhir, iaitu R.O. Winstead. Okey, jadi saya akan memulakan dengan latar belakang beliau. Okey, nama beliau yang benar ialah Sir Richard Olaf Winstead, dan beliau dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England. Okey, beliau merupakan seorang orientalis Inggeris yang berkhidmat di tanah Melayu, dan juga beliau mendapat pengalaman dan kemahiran menguasai dan memahami budaya penduduk tanah Melayu yang beragama Islam. Okay, beliau mendapat pendidikan awal di Magdalen School dan New School, Oxford. Okay, pada tahun 1902, beliau menjadi sebahagian daripada pegawai dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu, dan disitulah beliau ditempatkan di Perak dan mempelajari bahasa dan budaya. Okay, saya akan teruskan dengan peranan. Okey, baik, peranan yang pertama ialah menentukan hala tuju sistem pendidikan Tanah Melayu. Okey, beliau ni telah menubuhkan sebuah kira macam satu maktab lah, iaitu Sultan Idris Training College. Okey, yang kedua, beliau telah melahirkan guru Melayu yang berpendidikan tinggi. Okey, seterusnya beliau ni banyak memberi sumbangan dalam bidang bahasa dan juga sastra. Sebagai contohnya, beliau ni menangani
pendidikan orang Melayu. Maksudnya menangani ni nak apa? Okey. Okay, baik. Beliau berperanan untuk menangani pendidikan orang Melayu. Contohnya nak buka institusi awam untuk tarik minat orang Melayu untuk pergi ke sekolah dan juga institusi-institusi yang lain. Okay, yang kedua, beliau juga menyebabkan ribuan anak-anak Melayu yang tidak mempunyai kerja ataupun tidak pergi ke sekolah, dan mereka telah terlibat dengan aktiviti yang disekolahkan. Okey, yang terakhir sekali ialah peranan beliau ialah beliau telah mewujudkan jawatan penolong pengarah pelajaran khusus. Okey, beliau ni telah menunjukkan kesungguhan dalam menangani isu pendidikan orang Melayu. Yang terakhir, beliau juga merupakan individu pertama yang menyandang jawatan ini, iaitu jawatan penolong pengarah pelajaran khusus. Okey, baik. Seterusnya kita akan teruskan dengan pemikiran tokoh. Baik, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan pemikiran tokoh iaitu Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama sekali, beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu. Ini dapat dilihat, kenyataan ini dapat dijelaskan berdasarkan pendiriannya terhadap bahasa Melayu seperti yang ditulis oleh beliau dalam karyanya Kisah Pelayaran Abdullah pada tahun 1838, yang antara lainnya beliau menyatakan rasa kesannya terhadap orang-orang Melayu yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu. Selain itu, sikap dan pemikirannya terhadap orang Melayu jelas apabila dia tidak bersetuju dengan pandangan dan sikap orang Melayu yang mengabaikan bahasa Melayu seperti yang dinyatakan dalam Hikayat Abdullah, dan juga mengkritik sikap orang Melayu yang tidak mahu mempelajari bahasa ibunda mereka sendiri. Seterusnya, Abdullah Munshi juga turut memberi fokus terhadap cara hidup orang Melayu melalui dia akan mengkritik cara hidup orang Melayu melalui penulisannya yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Seterusnya, Abdullah Munshi juga menulis kritikan tajam kepada golongan bangsawan atau masyarakat Melayu. Abdullah Munshi dalam karyanya, khususnya Kisah Pelayaran Abdullah pada tahun 1840, turut mencetuskan pandangannya terhadap cara hidup orang Melayu. Aspek kepercayaan orang Melayu turut menjadi sikap dan pemikiran Abdullah Munshi dalam karya beliau. Abdullah Munshi tidak bersetuju dengan kepercayaan orang Melayu yang terlalu percaya kepada perkara yang tahyul, dan beliau beranggapan bahawa perkara itu karut dan sewajarnya tidak diikuti. Ini adalah kerana kepercayaan yang terlalu mendalam ataupun taksub itu akan menjadi halangan kepada kemajuan suatu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Contohnya, Kisah Pelayaran Abdullah telah menggambarkan sikapnya yang tidak suka kepada budaya Raja Melayu, seperti tidak boleh berpayung, memakai kasut dan berpakaian kuning di kampung raja. Kisah Pelayaran Abdullah ke Jeddah pada tahun 1920, syair Singapura terbakar 1830 dan sebagainya. Syair kebakaran pula menceritakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Singapura pada masa kolonial Inggeris. Seterusnya, bahasa dan gaya tulisannya juga berbeza daripada bahasa dan gaya sastera hikayat. Ini kerana tulisannya lebih jelas, tepat dan tajam, menggunakan bahasa biasa. Jadi kita dapat lihat di sini dia adalah lebih jauh daripada penulisan-penulisan yang lebih klasik, seperti banyak menggunakan kiasan, ayat yang sukar difahami dan sebagainya. Beliau tidak menulis kisah-kisah khayalan yang tidak diterima akal. Sebaliknya, beliau mengemukakan idea beliau sendiri. Beliaulah yang memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada dunia kesusasteraan Melayu moden. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya bentangkan tentang peranan, pemikiran Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah Abdullah Munshi dianggap sebagai wartawan yang merekodkan pengalaman hidup dan kisah-kisah yang berlaku dalam masyarakat. Karya beliau menjadikan titik persimpangan besar
yang membezakan antara karya lama dan karya moden, dan akhirnya beliau digolong sebagai kesusasteraan Melayu moden. Jadi itu saja daripada saya tentang Abdullah Munshi. Saya akan dibincangkan lagi oleh ahli seterusnya. Okey, baiklah. Saya akan membincangkan tentang pemikiran Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey. Asma Haji Omar berpendapat bahawa dalam pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah melalui susun galur dan pemahaman tentang bahasa Melayu sendiri yang lengkap, dan juga melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Apa yang kita faham melalui ensiklopedia ni adalah perkembangan bahasa Melayu itu sendiri dari sudut sejarah ataupun variasi, namun seperti yang akan saya bincangkan sebentar lagi, fonologi, ragam bahasa dan lain-lain lagi sehinggalah kepada etimologi. Okey. Dalam bahasa Melayu juga seperti yang kita tahu dan kita pelajari adalah bahasa Melayu adalah bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Okey, dan seterusnya pemikiran yang pertama yang saya akan bentangkan sekarang ialah melalui pemikiran beliau, iaitu tentang bahasa dan alam Melayu. Melalui penelitian, pemikiran beliau adalah meneliti penelitian yang menerangkan alam terhadap bahasa pemikiran Melayu dan kanak-kanak, sehinggalah menyebabkan orang dewasa pun merupakan bahasa yang terawal dan bahasa orang selalu guna sebenarnya. Dan seterusnya adalah pemikiran beliau tentang namun dan tata bahasa. Okey, pada tahun 1976 beliau telah mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zahbah. Analisis Zahbah tentang perkara seperti sistem ejaan bahasa Melayu. Dan seterusnya apa yang beliau dapat kesan, prinsip-prinsip dapat kesan adalah keutamaan ucapan di atas tulisan, seterusnya huruf sebagai lambang bunyi, dan yang terakhir sekali adalah hubungan antara fikiran mekanisme bahasa. Okey, seterusnya adalah penulisan pemikiran tentang bahasa, tentang nahwu dan tata bahasa ni adalah penulisan bahasa Melayu yang diterapkan yang dapat diterapkan pada yang beliau terapkan adalah nahwu struktural. Okey. Apa itu nahwu struktural? Adalah huraian tentang pembentukan kata dan ayat yang dilakukan menurut pola, dan sebenarnya kita pelajari ada dua seperti yang saya tahu adalah yang seperti yang diterapkan oleh Asma Haji Omar adalah nahwu struktural, tetapi kita pelajari ada juga nahwu tradisional. Nahwu tradisional ni adalah perkara yang mementingkan memakna semata-mata. Maksudnya dia hanya mementingkan makna satu perkara. Okey, seterusnya adalah pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Okey, pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi ni adalah kita dapat tahu adalah setiap bahasa yang merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial dan budaya. Dalam penggunaan ini, pedoman ini digunakan dalam penggunaan bahasa yang menutup situasi. Okey, perkara ini bukan bermakna kita hanya menggunakan satu bahasa sahaja dan sisihkan bahasa-bahasa lain, tetapi sebenarnya kita pelajari bahasa Melayu ni untuk kita memartabatkan lagi, dan kita nak mendalami bahasa Melayu, dan kita sepatutnya tidak boleh hanya menggunakan bahasa Melayu dan tidak mempelajari bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa asing adalah bukan bahasa yang seterusnya untuk kita pelajari, dan sebenarnya kita perlulah menghormati kedudukan sesuatu bahasa. Kita tidak boleh meremeh-remehkan bahasa lain, tapi kita hanya untuk lebih memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Dan disebabkan kita dapat menghormati kedudukan sesuatu bahasa ni, perlulah sesuai dengan keadaan dan tempat yang diberi kepadanya, seperti dalam dasar yang disetujui oleh masyarakat. Maksudnya kalau kita bertemu dengan masyarakat yang asing, sepatutnya kita bertahu, kita perlu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau masyarakat tersebut tidak mengetahui bahasa Melayu, kita boleh mengajarnya dan kita boleh turut serta untuk mempelajari bahasa asing mereka sendiri. Dan pemikiran mengenai peraturan linguistik ni perlulah memastikan keteraturan sebutan dan nahwu dalam penggunaan bahasa Melayu. Okey, seterusnya yang terakhir adalah
pemikiran temuduga dan wawancara. Pemikiran Asma Haji Omar tentang perkara pemikiran temuduga dan wawancara ni adalah memperlihatkan wacana temuduga dan wawancara sebagai genre sendiri, yang tersendiri maksudnya, sebabkan terdapatnya jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Dan perkara ini, pemikiran ini yang ditimbulkan adalah bertujuan untuk memberi huraian dan penjelasan yang lebih lanjut tentang wacana yang berlaku dalam temuduga ataupun wawancara itu sendiri. Kita akan melebihkan ataupun kita akan menguraikan lebih lanjut perkara yang ingin kita uraikan dalam wawancara dan temuduga ini. Dan beliau berfikiran bahawa berfikiran jauh, beliau ni berfikiran jauh, dan untuk perkara ini berlaku adalah untuk memastikan keperluan masyarakat ini dipenuhi dan kita dapat berkomunikasi dengan, jika kita berkomunikasi dengan bahasa Melayu, semua orang dapat memahami apa yang kita tuturkan melalui temuduga dan wawancara itu sendiri. Dan saya dapat simpulkan di sini, Asma Haji Omar ni mempunyai pelbagai pemikiran dalam menetabatkan dalam bahasa Melayu, dan beliau ini mementingkan masyarakat untuk memahami apa dalam berkomunikasi dalam bahasa Melayu dalam aspek, dan beliau juga memikirkan tentang nahwu, tata bahasa dan perkara-perkara yang lain untuk bahasa Melayu ini nampak begitu tinggi bahasanya, tinggi nilai bahasanya di mata orang lain. Saya rasa itu sahaja daripada saya tentang pemikiran tokoh yang bernama Asma Haji Omar. Okey, baik, seterusnya kita akan teruskan kepada pemikiran tokoh R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, jadi dia ada 3 pendekatan utama pemikiran tokoh R.O. Winstead terhadap Islam di tanah Melayu. Okey, yang pertama, pendekatan pemikiran fungsionalisme. Yang kedua, pendekatan pemikiran humanisme. Dan yang ketiga, pendekatan pemikiran sejarahisme. Okey, baik. Untuk yang pertama, pendekatan pemikiran fungsionalisme ni, dia merupakan salah satu daripada alat penjajahan di tanah Melayu. Jadi pihak British ni, pihak British dia sedar bahawa agama Islam ni merupakan agama yang kuat kepercayaan dan mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam masyarakat Melayu, dan sebarang penghinaan terhadap agama dan juga bangsa Islam akan menyebabkan penentangan terhadap orang British. Okey, jadi menurut tahun 2005, beliau pernah mengatakan yang pihak British ini merupakan anti-Islam, tetapi penjajah British tidak pernah langsung melakukan sebarang tindakan provokasi ataupun tindakan melulu terhadap agama Islam. Okay, jadi seterusnya pihak British ni dia mempunyai akal pemikiran yang licik, dan mereka mempunyai beberapa helah dalam nak menjajah negara, dalam nak memartabatkan bahasa. Jadi mereka menggunakan satu perjanjian, iaitu Perjanjian Pangkor tahun 1874 bagi merendahkan taraf agama Islam dan menyebabkan Raja Melayu pada ketika itu telah hilang kuasa, dan Raja Melayu mempunyai batas dalam pemerintahan. Maksudnya tidak boleh ikut tindakan sesuka hati ikut raja. Kita kena ikut cakap pihak British. Dan mereka Raja Melayu ni hanya diberi kuasa untuk memerintah perkara yang berkaitan dengan agama sahaja. Okey, maksudnya kat sini mereka boleh susun aturkan mengikut agama Islam saja, dan sebarang tentang ekonomi, pentadbiran ataupun perdagangan tentang tanah Melayu tidak boleh dijalankan oleh raja-raja Melayu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pendekatan pemikiran humanisme. Jadi, apakah itu pendekatan pemikiran humanisme? Okey, pendekatan pemikiran humanisme ini membawa maksud satu pendekatan bagi mengkaji dan menilai manusia yang merangkumi daripada tingkah laku dan juga prinsip pegangan agama mereka. Okey, pendekatan ini juga merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam pegangan agama bagi menilai dan menggunakan sudut pandangan yang bebas bagi memenuhi kriteria-kriteria pendidikan yang bersifat kritis. Okey, jadi salah satu pembahagiannya ialah pendekatan tentang
positivisme empirik logik. Jadi pendekatan ini merujuk kepada falsafah yang menjadi satu pegangan kepada R.O. Winstead ni dalam menilai suatu masyarakat atau kebudayaan di sesuatu tempat itu, iaitu di tanah Melayu lah. Jadi dan yang terakhir sekali kita akan melihat kepada pendekatan tentang pemikiran sejarahisme. Okey, apakah itu pemikiran sejarahisme? Okey, dia merupakan satu pendekatan yang digunakan melalui sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta sejarah dan juga kebergantungan sepenuhnya dengan akal dan juga fikiran untuk mencari sesuatu jawapan lah. Jadi maksudnya kat sini kita gunakan akal dan pemikiran kita ni untuk mencari jalan dalam menyelesaikan sesuatu kebergantungan terhadap hidup kita. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Jelaslah di sini bahawa kita dapat disimpulkan berdasarkan ketiga-tiga tokoh yang kami bentangkan sebentar tadi, kita dapat lihat setiap tokoh mempunyai pemikiran dan peranan yang berbeza, dan kebanyakan apa yang kami sampaikan sebentar tadi mempunyai pendirian yang tersendiri dan mempunyai cara mereka tersendiri dalam mengutabakan bahasa Melayu. Dan setiapnya kita dapat lihat Munsyi Abdullah dan R.O. Winstead merupakan tokoh yang terawal jika dibandingkan dengan Asma Haji Omar. Dan setiap tokoh ini sudah pasti mempunyai cara mereka tersendiri dan mempunyai banyak karya dan penulisan-penulisan ataupun penemuan dan pengkajian mereka terhadap bahasa Melayu tersebut. Jadi daripada apa yang kita bentangkan sebentar tadi, jelaslah dapat kita lihat bahawa ketiga-tiga tokoh yang berlainan era dan zaman ini mempunyai peranan dan pemikiran yang berbeza, seperti yang Abni katakan sebentar tadi. Jadi melalui pembentangan saya, iaitu tokoh yang dipilih adalah Munsyi Abdullah, saya dapat lihat bahawa beliau dalam penulisan beliau banyak mengkritik sifat orang Melayu yang tidak mahu belajar bahasa Melayu dan sifat-sifat mereka yang mempercayai perkara-perkara tahyul dan karut, dan perkara tersebut beliau mengkritik kerana beliau berpendapat bahawa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang Melayu itu menghalang kemajuan bangsa Melayu itu sendiri. Jadi Ami, apakah yang dapat anda simpulkan tentang tokoh anda, iaitu Asma Haji Omar? Okay, bagi pendapat saya, Asma Haji Omar ini merupakan tokoh yang begitu berjiwa besar kerana beliau mempunyai pemikiran sendiri tentang bahasa dan alam Melayu, dan melalui penelitian beliau sendiri terhadap alam sendiri untuk mengetahui lebih lanjut tentang bahasa pemikiran Melayu itu dan kanak-kanak yang digunakan pada zaman terawal, dan juga dia merujuk kepada beberapa prinsip yang seperti tadi saya katakan, dan nahu dan tentang bahasa-bahasa Melayu dalam serta pemikiran beliau tentang wawancara temuduga yang untuk menguraikan lebih lanjut tentang bahasa Melayu. Kita dapat memupuk bahasa Melayu itu sendiri melaluinya, dan penggunaan pemikiran beliau ini sudah pasti kita dapat lihat, dan kita sendiri guna apa yang beliau hasilkan, dan berdasarkan penelitian beliau kita sendiri guna untuk dimanfaatkan, dan kita memertabatkan sendiri bahasa Melayu tersebut. Dan apa pula pendapat anda tentang tokoh yang telah anda sampaikan sebentar tadi? Okey, terima kasih saudari Amni. Okey, baik, sebenarnya tokoh yang telah saya dapat ialah R.O. Winstead. Jadi dapat saya simpulkan kat sini bahawa R.O. Winstead ni dia sangat sukalah terhadap masyarakat di tanah Melayu ni, dan beliau juga menghormati amalan, adat dan budaya agama Islam di tanah Melayu ni. Dan contohnya seperti dia suka sangat dengan nasi lemak lah di tanah Melayu ni. Okey, jadi kat sini dia ada 3 fungsi pemikiran yang tersendiri lah, iaitu fungsi neonisme ni dan juga humanisme, dan yang terakhir sejarahisme. Jadi 3 ni dia merujuk kepada tentang sesuatu adat lah di sesuatu tempat di tanah Melayu ni. Okey, itu saja. Itu saja. Jadi saya merasa itu sahaja daripada kami, dan kita berakhir dengan pemeriksaan tentang peranan yang kami
ucapkan sebentar tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mana dia katanya?